punya perkenalan tu macam nak wrestling tu. Dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, yang saya hormati yang berhormat Ustaz Sabri selaku ahli parlimen di sini, yang saya hormati saudara Timbalan Ketua Bahagian Bersatu, saudara Gafar, betul ya. Semua kepimpinan daripada parti-parti dalam Perikatan Nasional, baik daripada PAS, daripada Bersatu, daripada Gerakan, dan yang paling penting jentera-jentera pilihan raya, dan juga tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini. Cuaca pun baik, baru lepas hujan dia sejuk-sejuk sikit. Ni kalau kat rumah tidur ni. Tapi Alhamdulillah, dengan suasana yang begini kita boleh duduk dengan keadaan yang agak selesa. Dan untuk kita berhimpun pada malam ini sempena. Dengan tak lama lagi kita tahu bahawa akan ada pilihan raya. Bagaimanapun hari ini kita bukan sekadar pada hari ini, pada malam ini kita bukan sekadar bercakap mengenai pilihan raya. Seperti mana yang disebut oleh rakan saya ahli parlimen tadi, yang kita sedihnya juga pada malam ini ialah apa yang berlaku kepada panglima perang kita, kepada pengarah pilihan raya Perikatan Nasional peringkat pusat, yang juga merupakan Menteri Besar Negeri Kedah, yang ditahan pada pukul 3 pagi di bilik dia, dibawa ke balai, dibawa ke mahkamah. Ini satu perkara yang bagi saya amat tidak sesuai dilakukan oleh seorang yang tarafnya adalah sebagai Menteri Besar sebuah negeri. Sepatutnya dibenarkan. Tak ada masalah pun kalau nak benarkan hadir ke mahkamah pada waktu yang ditetapkan. Apa keperluan? Apa keperluan nak pi duduk ketuk pintu bilik dia? Saya tahu lokasi, kalau di Monkera tu di mana tempat dia tu, satu blok kondominium, satu blok hotel. Saya tak pasti dia duduk dekat hotel ke, sewa Airbnb ke, macam mana. Tetapi di situ adalah kawasan yang ramai orang. Apa keperluannya nak pergi ketuk pintu pukul 3 pagi dan bawa ke mahkamah, ke balai pagi-pagi buta tu? Langsung tak ada keperluan. Saya ada pengalaman. Ni cerita pengalaman sikit. Saya ada pengalaman duduk kat lokap. Ada pengalaman kena dakwa di mahkamah. Ada pengalaman kena tahan. Saya tahu bila pi ke lokap malam tu tak ada apa-apa pun. 6 pagi, bila pagi masuk subuh, dengar bunyi orang azan. Kita bangun, siap-siap sikit, mandi, semayang subuh, tunggu sampai depan mai ambil. Bukan ada apa-apa pun. Dalam keadaan tuduhan yang dikenakan adalah tuduhan yang membawa kepada denda yang tak banyak sangat pun, membawa kepada hukuman yang tak berat sangat pun. Kenapa tidak boleh dibagi satu masa untuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi pi ke mahkamah, lapor diri di mahkamah, dan kemudian lalulah proses mahkamah tu. Sebab kalau pi ke balai pun tak ada apa-apa yang perlu dibuat. Kalau nak perlu buat pun ambil cap jari, ambil kambang. Yang tu ambil masa sikit. Dia ambil cap jari ni tuan-tuan dan puan, dia bukan style kita pi kat bank tu tekan tu macam tu. Dia bukan itu, habis 10-10 cap jari. Kena ambil kaki je, dia tak ambil jari tangan, semua ada. Dan satu-satu yang tu mungkin ambil cap jari, ambil gambar mungkin adalah sejam lah lebih kurang. Tapi saya tak pasti sama ada Datuk Seri Sanusi kena macam tu atau tidak. Kalau kena pun dia boleh buat sebelum tu, panggil lah sehari sebelum ke. Apa masalah dia? Bagaimanapun pertuduhan yang dikenakan terhadap Datuk Seri Sanusi
Yang ni kita kena sembang. Sebab dia dituduh, dikatakan buat satu benda yang salah dari segi atas hasutan sebab menghina institusi diraja. Pelik dengar cerita bila orang sebelah Pakatan Harapan kata kena hormat institusi diraja. Bila Pakatan Harapan tahu nak hormat institusi diraja ni, tiba-tiba nak pertahankan pula macam dia terlebih ke depan. Yang teruk menghina institusi diraja siapa? Mana dia keputusan terhadap ataupun tindakan terhadap Ustaz Wanji, kawan saya kenal Ustaz Wanji. Ingat tak yang ada buat video kata ini plan untuk menghapuskan institusi diraja ni? Berapa tahun lepas dia buat video tu, didakwa di mahkamah. Bulan April lah itu, saya cek rekod laporan-laporan berita, bulan April dia boleh buat rayuan. Dia kena hukum penjara setahun kalau tak silap saya. Tapi bulan April dia buat rayuan. Saya tak pasti apa jadi lepas itu. Keputusan tahu ke tak tahu, tak ada nak cerita. Tapi yang bestnya ada seorang lagi daripada Pakatan Harapan juga, daripada PKR, nama dia Iswardi Murni. Ini penghinaan yang jelas, terus terang, tak ada sembunyi langsung. Mengutuk, menghina yang di-Pertuan Agong. Siap boleh buat video, tak ada malu, tak ada segan, tak ada takut, tak ada bimbang. Dia kata apa? Tuanku, macam saya kemana dengan kawan-kawan. Kalau Google tahulah, boleh jumpa lah video dia tu. Nak ambil tindakan ke? Mempermain-mainkan secara terbuka. Kalau nak kenakan tindakan betul-betul menghormati institusi diraja, orang macam ni bukan saja patut dikenakan tindakan undang-undang, sepatutnya dipecat daripada parti PKR itu. Tapi apa yang Anwar Ibrahim buat? Ni pelakon Pak Lawak ni, apa dia buat? Yang dia buat ialah memberikan habuan jawatan baru sebagai salah seorang daripada pemimpin dalam jentera penerangan Pakatan Harapan kepada orang yang bernama Iswardi Murni ini. Kalau betul hormat pada institusi diraja, kenapa dia ni tak dikenakan tindakan? Kenapa diberikan jawatan yang membolehkan dia pergi satu Malaysia? Entah apa benda yang dia sebut dalam program-program tertutup, kita bukan tahu. Tapi inilah dia orang yang diberi jawatan dalam kerajaan Pakatan Harapan hari ini. Lepas tu bila pi ceramah-ceramah dia, jelajah-jelajah dia, Perdana Menteri kita ni duk kata menghormati institusi diraja. Siap boleh kata lagi, kenapa akta hasutan digunakan? Dia kata, oh ini satu pengecualian. Sebab akta hasutan ni kita perlu guna untuk pertahan institusi Raja-Raja Melayu. Sedangkan sebelum ini dia yang berdegar-degar duk kata akta hasutan mesti dimansuhkan. Dia yang berdegar-degar duk kata akta hasutan ini disalahguna untuk kepentingan politik. Konon-konon agenda reformasi nak bawa. Kalau ada kuasa, bukan saja ada janji turun harga minyak, dia janji, dia sebut juga dia nak mansuhkan akta hasutan. Mana dia? Rupanya lagi teruk lagi digunakan terhadap musuh-musuh politik. Dan penggunaan itu digunakan secara terpilih kepada orang tertentu saja. Bukti dia apa? Bukti dia Menteri Besar kena, Iswardi Murni dapat jawatan. Tak payah duk pergi pelik-pelik lah, tak payah duk hujah panjang-panjang, tak payah duk fikir pening-pening. Tapi ini bukti bahawa Anwar Ibrahim ini dari segi pelaksanaan apa yang dia kata, penipu nombor satu. Kita dalam bersatu, kita ada pengalaman dalam hal ni. Masa kita duduk dalam kerajaan, tuan-tuan dan puan, duduk dalam kerajaan Pakatan Harapan 2018, kan ada pilihan raya. Masa tu saya duduk dalam satu, setelah adik pun duduk dalam satu juga lah. Tapi masa tu bersatu duduk dalam Pakatan Harapan. Saya main bertanding di Kedah, main bertanding di Pendang. Jadi bila main bertanding di Pendang, konon-konon ingat hero lah. Main bertanding Pendang lawan dengan Datuk Awang kita, orang PAS, pergi kawasan PAS, kalah tergolek-golek.
Tapi lah ni jadi kawan. Daripada hari tu lagi masa pergi jumpa, saya ingat lagi. Masa hari penamaan calon tu, masa nak daftar calon dekat dengan SPR tu, dia beritahu saya, you ni Wan Saiful, I tahu you punya background, you ni tak sesuai main kawasan-kawasan kampung macam Pendang ni. Memang betul lah apa dia kata tu. Itu pengalaman. Tapi masa tu bersatu duduk dalam Pakatan Harapan, dan apabila dibagi amanah saya pergi lah, kalah. Kemudian Pakatan Harapan bentuk kerajaan. PAS berada di luar daripada kerajaan. Masa duduk dalam kerajaan, kami dalam bersatu hari-hari tahu betapa berbezanya apa yang nak dibawa oleh parti-parti yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim ini, dan betapa besarnya mereka ni dengan perangai kat sini cakap lain, kat sana cakap lain. Dalam program-program umum, dalam program-program terbuka, dia boleh cakap bahawa kita jaga semua orang, kita akan pastikan agenda Bumi Putera terjaga. Tapi realitinya itu bukan yang mereka bawa. Sebab itulah kita dalam bersatu mengambil keputusan bahawa cukuplah, enough is enough, cukup dah. Kita tak mau dah duduk dalam kerajaan yang berbezanya dengan kita ini. Dan akibatnya apa yang berlaku? Yang berlaku ialah kita tarik diri, bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, maka bertukarlah kerajaan pada awal tahun 2020. Dan pertukaran itu menghasilkan satu garisan yang agak jelas. Terbentuk satu gabungan baru. Masa tu mula-mula UMNO pun ada, tapi lah ni dia punya garisan tu lebih jelas. Kita bersatu dengan PAS berada dalam Perikatan Nasional. Di sebelah sana ada Pakatan Harapan dan ada Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat apa yang sedang berlaku dalam negara kita, ini adalah satu proses untuk mencapai kematangan dalam demokrasi yang kita amalkan di Malaysia ini. Saya gembira bila berlaku pembahagian yang sebegini. Sebab lah ni semakin jelas parti-parti yang lebih kurang sama dari segi falsafah perjuangannya, dari segi fikrah perjuangannya, duduk dalam satu kelompok yang sama. Kita bersatu dan PAS dan Parti Gerakan duduk dalam Perikatan Nasional. Pakatan Harapan ada PKR, ada DAP, ada Amanah. Barisan Nasional dia adalah beberapa parti kepala di UMNO macam nak roboh dah. Kita tak payah fikir sangatlah pasal Barisan Nasional lah ni. Tetapi label yang dibagi kepada kita, yang dibagi kepada kita dalam Perikatan Nasional ini adalah label kita sebagai parti yang konservatif. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka nak guna label ni kepada kita sebagai satu cara untuk merosakkan. Mereka ingat nak menakut-nakutkan rakyat. Mereka guna label konservatif terhadap Perikatan Nasional. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan takut dengan label konservatif ini. Dalam falsafah politik antarabangsa, pengamalan politik dunia, memang ada satu fahaman, satu falsafah politik yang dipanggil sebagai konservatisme. Fahaman yang berbentuk konservatif. Di sebalik sana ada satu lagi fahaman yang datang daripada keluarga sosialis. Kita berada di sebelah kanan, mereka berada di sebelah kiri dari segi spektrum falsafah politik dunia. Apabila dikatakan kita parti konservatif, itu bukan satu cercaan kepada kita, tapi itu melambangkan Perikatan Nasional ini adalah satu gabungan yang identitinya, fikrah perjuangan yang kita bawa adalah jauh lebih jelas daripada parti-parti lain. Konservatif ini kalau dilihat di negara-negara yang lebih maju. Saya dulu lama duduk di United Kingdom. Saya duduk lebih kurang 18 tahun di UK. Saya pernah bekerja dengan satu parti yang lah ni menjadi kerajaan di United Kingdom, Parti Konservatif UK. Saya kerja dengan mereka lebih kurang 6 tahun. Nama parti itu pun konservatif. Parti Konservatif United Kingdom. Di Amerika Syarikat pun ada dua parti besar, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri.
Yang sebelah kiri mentadbir US lah ni, yang sebelah kanan adalah fikrah yang dipegang adalah konservatif. Tengok negara-negara Eropah, tengok Germany, tengok Perancis pun sama. Ada parti yang konservatif. Australia pun ada, New Zealand pun ada. Jadi bagi kita tuan-tuan dan puan, kita sepatutnya tidak takut dengan fahaman konservatif ini. Bukan saja tidak takut dengan fahaman itu, tapi kita sepatutnya tak payah duk risaulah bila mereka label kita sebagai parti konservatif. Sebab itu melambangkan ada koheren dalam pemikiran kita. Kita nak mengekalkan faktor-faktor yang berbentuk tradisi dalam masyarakat. Kita ada nilai-nilai etika yang kita pegang, yang berteraskan agama dan budaya setempat. Ekonomi yang kita pegang adalah sistem ekonomi yang terbuka. Yang kita mahu ialah rakyat kita boleh berdiri dengan kaki sendiri, berdikari, membangunkan ekonomi melalui peniaga-peniaga kecil yang ada kat keliling ni. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok masa Covid dulu, dari segi bantuan yang kita bagi, antara bantuan yang paling banyak yang dikeluarkan oleh kerajaan masa Tan Sri Muhyiddin memerintah adalah kepada peniaga-peniaga kecil, bagi subsidi gaji, bagi bantuan-bantuan untuk memastikan mereka boleh terus hidup. Sebab apa? Sebab itu adalah datangnya daripada asas pegangan ideologi yang kita bawa. Dan ini bertentangan dengan di sebelah sana. Yang bagusnya pula, Pakatan Harapan ini semakin lama semakin jelas mereka adalah parti yang datang daripada aliran pemikiran kiri. DAP tak ada berselindung langsung mengatakan bahawa mereka adalah parti sosial demokrasi. Sosial demokrasi fahaman kiri. PKR kiri. Parti Amanah Negara kiri. Tapi mereka takut nak mengaku. Dan perangai mereka memang macam ni. Bila mereka takut nak mengaku, tak boleh nak berhujah, dia pilih label sebelah kita seolah kita ni negatif. Jadi tuan-tuan dan puan, pertembungan antara dua ideologi ini bukan satu benda yang kita patut bimbang, bukan patut risau. Kalau mereka kata kita konservatif, kita kata okay, fine, kita konservatif, tak ada masalah. Hang ni pegang dengan apa sebenarnya? Itu persoalan sebenar. Sebelah Pakatan Harapan duk kata reformasi. Mana ada agenda reformasi dalam kerajaan hari ini? Hilang, tenggelam, tak ada sebut dah. Yang ada sebut Anwar dengan Zahid tak tahu program kat mana. Tuan-tuan ingat kot video ni, depa duk jerit, Anwar jerit reformasi, Zahid pun jerit reformasi, lepas tu gelak. Agenda reformasi yang antara kita pun ada, termasuklah saya duk pergi berguling-guling kat Dataran Merdeka dulu. Yang duk bawanya daripada Anwar Ibrahim dulu, duk bawa agenda reformasi ni, saya tak tahulah, ada kat sini yang pergi dulu sekali, ada tak? Saya memang sehari dua hari tu ada juga duk baring dengan sebelah-sebelah Mat Sabu masa kat Dataran Merdeka dulu. Agenda reformasi lah tu. Lah di mana ada? Malahan benda yang dibantah semasa agenda reformasi dulu, penggunaan atas hasutan itu, dia guna hari ni, kemarin guna untuk menekan kita semata-mata sebab kita musuh politik dia. Saya menjangka tuan-tuan dan puan, dalam kita nak dekat dengan pilihan raya ni, mereka tahu performance mereka nanti akan merudum teruk dalam pilihan raya ni. Dan antara strategi yang mereka gunakan untuk memastikan bahawa kita ditekan ialah dengan apa contohnya yang mereka buat kepada Menteri Besar Kedah. Saya tak pelik kalau sekiranya lepas ni dia cuba dedahkan macam-macam benda, nak tuduh seolah-olah kita pun banyak rasuah lah, salah guna kuasa lah. Pertuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin ada 7 pertuduhan. Sebab buat fundraising masuk akaun parti. Akaun parti tak boleh. Tak boleh kan masuk akaun parti. Lepas tu nak masuk akaun siapa? Masuk akaun syarikat. Masuk akaun syarikat jadi macam saya pula, kena dakwa juga, 2 pertuduhan. Cerita saya ni, saya pun pelik sebenarnya. Tapi bila saya fikir balik, tak apa, kita lalulah proses mahkamah. Saya dituduh ambil rasuah tahun lepas, ambil 6.9 juta ringgit untuk membantu satu syarikat dapat projek daripada kerajaan tahun lepas. Projek itu bernilai 232 juta ringgit.
Saya duk fikir-fikir, tahun lepas saya Ketua Penerangan Bersatu. Saya letak jawatan bila dituduh di mahkamah. Tapi tahun lepas saya Ketua Penerangan Bersatu. Saya dituduh dapatkan projek tahun lepas Perdana Menteri UMNO. Ismail Sabri ni nombor telefon saya tak ada, kenal pun tak. Dia pun tak kenal saya. Tapi hebatnya Wan Saiful ni boleh dapat projek tahun lepas daripada Perdana Menteri UMNO. Tapi tak apa, itu tuduhan dia nak buat, kita lalulah proses mahkamah. Saya dengan mahkamah ni, saya yakin sikit bahawa di mahkamah kita akan dapat tegakkan keadilan, insya-Allah. Tapi saya tak pelik tuan-tuan dan puan kalau sekiranya selepas ini silap-silap Tan Sri Muhyiddin ke siapa-siapa lagi lah ni kes di Kuala Terengganu, YB Amzad, Haji Amzad dituduh orang lain, kerajaan negeri buat program, tapi dia pula yang kena disqualify. Dia nak kata apa? Tuduhan ni dibuat, nak kata hampa pun rasuah juga. Kita ni dia nak kata rasuah juga. Inilah yang dilakukan oleh kerajaan lah ni. Bila dia kalah hujah, dia nak kata kita ni lebih buruk pada dia. Sebenarnya apa yang dia tak boleh buktikan tuan-tuan dan puan ialah bahawa dia lebih baik daripada kita. Dia tidak lebih baik daripada kita. Dia tak boleh tunjuk bahawa dia lebih baik daripada kita. Maka dia nak buat satu race to the bottom. Kita lebih buruk daripada dia. Saya tak pelik kalau lepas ni ada lagi macam-macam benda dia nak tuduh lagi. Silap-silap kes saya kan dakwa lagi, ada pertuduhan baru kan, kita tak tahu. Tapi semangat kita, niat kita ialah untuk membela nasib rakyat. Kalau dilihat dari segi agendanya, kerajaan hari ini agenda untuk jaga kebajikan rakyat tak apa benda, caca merba. Depa tahu harga naik. Siapa yang tak tahu harga barang naik? Semua orang tahu, semua orang terasa. Tapi disebabkan dia gagal mengawal kenaikan harga barang, gagal membantu rakyat untuk boleh menampung kenaikan kos sara hidup, apa yang dia buat? Dia suruh JKOM keluarkan poster, kata semua benda ni tak ada masalah, harga sikit dia. Keluar poster kata orang yang B40 ni belanja untuk barang-barang dapur dalam 300-400 ringgit sebulan. Dia letaklah gambar ayam, beras, apa lagi dah, saya pun tak tahu. Tapi mana ada orang tuan-tuan dan puan pergi beli ayam kat market, beli beras kat market, balik masak macam tu, nak masak macam mana? Garam kena beli, sayur kena beli, rempah kena beli, bawang kena beli. Ini semua tak masuk poster dia. Tapi ini ditugaskan kepada JKOM untuk spin bahawa negara kita ni tak ada masalah konon-kononnya. JKOM ni pun satu hal juga. Saya 2-3 kali dah saya sebut mengenai jawatan ketua pengarah JKOM. JKOM ni satu agensi yang ditubuhkan. Tujuannya masa kita buat dulu ialah untuk memastikan maklumat mengenai program-program bantuan daripada kerajaan, program-program kebajikan daripada kerajaan dapat disampaikan kepada komuniti. Jabatan Komunikasi Komuniti. Tapi apa yang dia buat, dia lantik seorang ketua pengarah, yang mana ketua pengarah JKOM ini adalah jawatan dari kalangan penjawat awam. Baru-baru ni ada satu kementerian, saya tak ingat kementerian mana, saya tengok ada satu poster. Dia keluarkan garis panduan mengenai penglibatan penjawat awam dalam aktiviti politik. Dia nak peringatkan kita semua, terutama kalau ada penjawat awam di kalangan kita, bahawa penglibatan dalam politik adalah satu penglibatan yang terkawal ataupun dikawal. Tak boleh lah maksudnya. Saya nak bagi tahu kepada kerajaan yang ada pada hari ini, kalau nak peringatkan mengenai penglibatan penjawat awam dalam kegiatan politik, orang pertama yang perlu diperingatkan ialah ketua pengarah JKOM tu, bagi dia sedang diri sikit bahawa dia penjawat awam, dia kena jaga etika sebagai penjawat awam. Dia tak boleh jadi lebih politik daripada orang politik. Nak menjilat Anwar Ibrahim pun janganlah jilat sampai macam tu sangat. Prof Agus, betul. Saya kenal Profesor Agus ni sebenarnya. Dia nak cerita sikit pasal Prof Agus ni. Sebelum PRU 14 yang saya main Penang tu, yang kalah tergolek-golek tu, sebelum PRU 14, PRU 14 bulan apa? Bulan 5 kan. Dalam bulan 2 lebih kurang, saya ajak 3 orang main ke rumah saya. Saya ajak yang pertama Dr. Bazli Malik, yang kedua Profesor Agus,
Yang ketiga Dr. Mazhar, Mufti Perlis. Saya sembang dengan mereka mengenai politik semasa, ajak makan tengah hari kat rumah. Jadi Prof Agus bermain sama. Antara benda yang terhasil daripada perbincangan itu ialah Dr. Mazli setuju untuk menyertai bersatu dan bertanding di Simpang Renggam. Alhamdulillah masa tu dia menang. Prof Agus masa tu saya ajak juga, tapi saya ingat lagi jawapannya. Masa tu rasional sikit lah, tapi pada masa itu sekalipun dia bagi tahu bahawa dia kalau masuk pun dia akan menyertai PKR sebab dia orang Anwar. Dia sebut daripada awal. Jadi saya kenal dia ni latar belakangnya memang orang Anwar. Tak apa, tak ada masalah nak jadi orang Anwar ni. Jadilah orang Anwar. Tapi bila hang pegang jawatan JKOM tu lah ni, ini ada etikanya sebagai penjawat awam. Lepas tu kerajaan yang ada hari ni, menteri-menteri dia duk marah, duk maki, duk sumpah seranah penjawat awam. Pasal apa kedudukan dia ni jadi special sangat? Jadi dalam kerajaan, kalau nak memperingatkan mengenai etika dan garis panduan penglibatan penjawat awam dalam kerajaan, orang pertama yang perlu diperingatkan ialah Prof Agus ni. Jangan duk salah guna sangat. Tapi bagaimanapun tuan-tuan dan puan, saya tertarik apa yang disebut oleh Yang Hormat Jerai tadi mengenai satu perkataan, iaitu kakistokrasi. Kakistokrasi ni saya pun baru tahu, baru belajar ni perkataan ni. Wujud rupanya. Kakistokrasi ini maksudnya ialah sebuah kerajaan, sebuah pentadbiran yang dianggotai oleh mereka-mereka yang dari segi kebolehannya, dari segi kemampuannya, mereka ini tidak kompeten, lemah, tidak tahu mentadbir. Dan kalau kita tengok kerajaan yang ada hari ini bukan kerajaan perpaduan. Betul-betul kalau ikut definisinya, inilah dia definisi kerajaan kakistokrasi. Tengok menteri-menteri mereka, tengok timbalan-timbalan menteri mereka. Sampai hari ini masalah boleh kenal pasti, penyelesaian tak ada. Anwar Ibrahim masuk jadi kerajaan, dia kata saya dah panggil pegawai-pegawai kerajaan untuk bincang dan dalam masa 2 minggu kita akan bagi penyelesaian. Berapa kali 2 minggu nak tunggu ni? 7-8 bulan dah tidak selesai. Tapi nampak ada apa dia buat? Dia terpaksa panggil penjawat-penjawat awam juga untuk bagi cadangan dan jawapan kepada dia. Sebab anggota kabinet dia ni lah geng-geng kakistokrasi ni masuk parlimen. Saya ingat Yang Berhormat Al-Ustaz dengan Yang Berhormat Jerai pun ingat lagi. Berapa kali saya tak ingat dah, tapi 2-3 kali kita tanya. Kita bangun dalam parlimen ni, bila sesi soal jawab tu, kita boleh hantar soalan awal. Kita hantar secara bertulis kepada setiausaha dewan. Kemudian menteri kena jawab. Bila menteri jawab, menteri atau timbalan menteri jawab, kita boleh bangun balik. Kalau soalan tu soalan kita boleh bangun balik dan tanya soalan tambahan. 2-3 kali jadi bila dia jawab, dia boleh baca. Bila dia jawab tu penjawat awam yang sediakan jawapan tu. Jadi dia baca nampak terror, nampak pandai. Bila orang macam Ustaz ke Jerai ke bangun dan tanya soalan tambahan, ada sekali tu saya yang bangun tanya soalan tambahan, menteri jawab apa? Minta maaf saya tidak ada jawapan untuk soalan ini. Memang satu kerajaan yang dianggotai oleh pentadbir-pentadbir atau anggota kabinet yang tidak kompeten. Kakistokrasi ini memang satu perkataan yang kita kena sebarluaskan, bagi tahu kepada rakyat bahawa kalau mereka nak kerajaan yang lebih baik, kerajaan itu bukan datangnya daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Di Kedah, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu tanggungjawab yang amat besar. Saya tak jauh dari sini, Tasik Kelurong kat Pulau Pinang. Tadi siang tadi ada mesyuarat sikit di Selangor. Jadi saya ambil kapal terbang turun kat Lustang. Turun Lustang tadi kebetulan satu kapal terbang sama. Rafizi ada, Jamil Khair Bahrum pun ada. Dua-dua mai hala sini. Tapi macam mana pun itu melambangkan depa pun tengah panik sebenarnya. Depa tak tahu nak buat macam mana dah, tapi Kedah ada satu tanggungjawab yang amat berat untuk memastikan bahawa
kita mengekalkan pentadbiran kita di negeri Kedah ini supaya ia menjadi satu signal, satu referendum kemahuan rakyat terhadap kerajaan yang lebih berwibawa, lebih baik, lebih mampu untuk menjaga kebajikan rakyat. Bukan saja di negeri Kedah, tapi insya-Allah kita mau ada pertukaran di Putrajaya juga. Mereka duk marah kat kita bila kita cakap mengenai bertukar kerajaan di Putrajaya ni. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu sikit. Mereka duk pakai slogan apa? Pakatan Harapan BN ni dia pakai slogan dia mengekalkan perpaduan demi kestabilan dan kemakmuran. Itulah lebih kurang. Mereka duk kata mereka nak satu kerajaan yang stabil. Dan konon-kononnya kerajaan lah ni stabil. Yang kita buat ini ialah tidak menstabilkan keadaan. Saya nak peringat balik tuan-tuan dan puan. Mereka duk ulang-ulang mengenai apa yang berlaku masa Pakatan Harapan jatuh itu. Yang duduk sekali menjatuhkan kerajaan masa 2020 dulu, termasuklah juga UMNO Barisan Nasional yang lah ni duduk dalam kerajaan. Tak payahlah cakap banyak sangat. Hang ni pun cari kuasa juga. Tapi realitinya tuan-tuan dan puan, yang menyebabkan kerajaan berterusan tidak stabil itu adalah seorang individu yang duduk dalam kerajaan hari ini. Jadi timbalan Perdana Menteri, nama dia Zahid Hamidi. Kalau Khairul cakap lagi, dia akan kata nama dia Zahid Komedi. Itu nama dia pakai, bukan saya. Yang menyebabkan dua Perdana Menteri jatuh, Zahid. Masa Tan Sri Muhyiddin, dia lah duk buat kacau. Masa Ismail Sabri, dia juga yang nak buat kacau. Lah ni cakap pasal stabil. Apa benda stabilnya? Tapi itulah dia perangai yang ada. Tuan-tuan ingat dengan perangai macam tu duduk dalam kerajaan ni boleh stabil ke? Agak-agak boleh stabil ke? Tak boleh. Kerajaan yang ada lah ni amat tidak stabil. Ditambah pula dengan Perdana Menteri yang pegang 3 portfolio. Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri Wilayah pun dia pegang. One man show. Mana dia ada masa nak lead, nak mentadbir, nak memimpin. Dalam keadaan begitu, Zahid ini adalah elemen yang menyebabkan mana-mana kerajaan pun tidak akan stabil. Selagi mana dia ada, kerajaan ini tidak akan stabil. Kalau sekiranya kita nak kerajaan yang stabil, satu-satunya gabungan yang boleh memastikan bahawa Malaysia ini stabil dan Kedah ini juga stabil adalah kita daripada Perikatan Nasional. Kita bincang pasal kerusi contohnya. Malam tadi baru habis mesyuarat Majlis Tinggi Perikatan Nasional. Bincang mengenai kerusi, sebut juga mengenai calon. Kita dah selesai perbincangan mengenai kerusi secara aman dan tenteram. Lah ni masing-masing parti nak putuskan calon. Kita boleh selesai dulu. Sebab apa? Sebab gabungan kita ini adalah gabungan yang stabil dan harmoni. Mereka selesai. Mereka tak selesai lagi sampai lah ni. Duk bergaduh lagi. Ini yang kita kena bagi tahu kepada rakyat. Dan saya harap rakyat betul-betul boleh menilai. Dan saya harap sangat tuan-tuan dan puan, penyokong-penyokong UMNO, kita kena terang dari segi, kita kena jelas dari segi approach, pendekatan yang kita nak pakai. Jangan serang sangat kawan-kawan dalam UMNO. Yang kita serang ialah orang yang mengkhianati sejarah perjuangan UMNO, iaitu Zahid Hamidi. Dia yang merosakkan parti UMNO ini. Kawan-kawan dalam UMNO saya kenal ramai. Saya rasa tuan-tuan pun kenal. Ramai yang ikhlas nak berjuang demi agama dan demi bangsa dan demi negara. Kita kena ajak mereka main kat kita. Tak mau masuk PAS, tak mau masuk Bersatu lagi, tak apa. Tapi undi kali ini bukan saja adalah satu cara untuk mereka pastikan kerajaan negeri Kedah kekal dengan Perikatan Nasional, tapi mereka juga boleh tunjukkan bahawa dia tak setuju dengan apa yang dibuat oleh Zahid Hamidi terhadap parti yang sejarah yang begitu lama bernama UMNO ini. Ini peluang untuk mereka protes kepimpinan Zahid. Dan tuan-tuan dan puan, saya rasa kalau kita betul-betul buat kerja,
kita betul-betul sampaikan maklumat kepada rakyat yang terbanyak. InsyaAllah, bukan saja Kedah akan kekal di bawah pentadbiran kita, tapi kita boleh pastikan di semua 6 negeri yang kita bertanding, kita boleh ambil alih. Di 3 negeri kita kekalkan, 3 lagi negeri kita ambil alih, dan itu bagi satu gegaran yang hebat kepada mereka di Putrajaya, menunjukkan rakyat di 6 negeri sudah tidak lagi percaya kepada mereka duduk di Putrajaya hari ini. Dan kita doakan supaya dengan kemenangan kita di Kedah menjadi catalyst, menjadi pemangkin kepada pertukaran kerajaan di Putrajaya juga, insyaAllah. Dan pertukaran kerajaan, poin terakhir yang saya nak sebut, pertukaran kerajaan bukan satu benda yang pelik. Mereka duk kata seolah-olah pelik sangat. Pertukaran kerajaan tanpa pilihan raya biasa ya jadi. Tuan-tuan tengok dekat Itali contohnya, antara negara yang mengamalkan demokrasi jauh lebih lama daripada kita. Di Itali, secara puratanya, untuk 60-70 tahun yang lepas ni, secara puratanya, setiap 13 bulan bertukar kerajaan. Setiap 13 bulan bertukar kerajaan. Tak ada masalah apa pun. Apa problemnya? Sebab apa? Sebab itulah demokrasi. Demokrasi ini memang betul ialah pening kepala. Tapi pertukaran kerajaan bukan satu benda yang pening kepala. Hilang sokongan, tukarlah. Yang pentingnya lah ni Kedah pastikan kekal dengan kita. Dan kita doakan selepas tu insya-Allah kita sama-sama usaha supaya kita boleh ambil alih kerajaan di Putrajaya dengan kadar yang secepat mungkin, insya-Allah. Jadi saya nak berhenti kat situ, tuan-tuan dan puan. Saya doakan kejayaan kepada kita semua, bukan saja di Kedah tapi juga di tempat saya di Pulau Pinang. Nanti bila dah confident menang kat sini tu, pilah tolong-tolong kami sikit kat sebelah Pulau Pinang tu. Banyak kerja nak kena buat. Jadi janganlah orang Pinang saja main sini, tak jauh sangat pun. Tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya harap selepas ni apabila kita berjumpa sekali lagi, sama ada yang duduk kat depan ni ataupun duduk kat atas ni, lepas ni bukan kita panggil saudara, bukan kita panggil Tuan Haji saja, kita panggil mereka yang berhormat, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita